Jika bukan karena The Nightmare Before Christmas, Toy Story tidak akan pernah wujud. Dan tahukah Anda bahwa ia bukan tercipta karena Pixar mahu membuat film tentang mainan? Ia tercipta karena Steve Jobs membenci film fantasi Disney. Jadi, mari kita lihat sejarah dan evolusi Toy Story dari inspirasi watak-wataknya sehinggalah ia hampir dibatalkan sebanyak 3 kali. Semuanya bermula apabila seorang animator muda bernama John Lasseter bekerja di studio Walt Disney. Pada tahun 1982, Lasseter melihat adegan motosikal dalam film Tron dan dia benar-benar terpesona dengan apa yang boleh dilakukan oleh sebuah komputer. Sehingga ketika itu, komputer hanya digunakan untuk mencipta kesan khas dan beberapa latar belakang sahaja. Tetapi John mulai memikirkan sesuatu yang jauh lebih bercita-cita tinggi. Bagaimana jika sebuah film animasi boleh dibuat dengan cara ini? Idea pertamanya ialah mengadaptasi The Brave Little Toaster menggunakan animasi komputer. Tetapi bagi Disney, ini langsung tidak menarik. Bagi Disney, teknologi itu terlalu mahal dan tidak masuk akal untuk menggunakannya jika ia tidak menjadikan pengeluaran lebih murah atau lebih cepat. Jadi, cadangan itu ditolak dan tidak lama selepas itu John Lasseter kehilangan pekerjaannya. Namun begitu, kegagalan ini membawanya ke bahagian grafik Lucasfilm. Di sana, dia bertemu dengan sekumpulan jurutera yang juga ingin membuat film menggunakan komputer. Jadi, pada tahun 1986, Steve Jobs membeli bahagian itu dan menjadikannya sebuah syarikat bebas yang dinamakan Pixar. Tetapi Pixar masih belum menjadi studio yang kita kenali hari ini. Perniagaan utamanya adalah menjual komputer dan program untuk mencipta image. Animasi kecil yang mereka hasilkan hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan peralatan mereka. Salah satu animasi ini ialah Luxo Junior, sebuah film pendek tentang 2 lampu yang akhirnya menjadikan lampu kecil itu sebagai simbol Pixar. Sebenarnya, komputer yang digunakan untuk menganimasikan Luxo Junior ini dinamakan Pixar Image Computer. Jika hari ini Anda ingin membeli yang baru, harganya sekitar $520.000. Sekarang saya paham kenapa Disney kata ia sangat mahal. Apapun 2 tahun kemudian muncul film pendek yang mengubah segalanya. Tin Toy mengisahkan tentang Tini, seorang pemuzik kecil dari Tin yang coba melarikan diri daripada seorang bayi. Ideanya mudah, tetapi buat pertama kali kisah ini diceritakan dari perspektif sebuah mainan yang takut akan dimusnahkan oleh kanak-kanak yang sepatutnya menyayanginya. Tin Toy memenangi anugerah Oscar untuk film pendek animasi terbaik setahun selepas ia dihasilkan. Dan Oscar diberikan kepada Toy, John Lasseter, dan William Reed. Perkara itu membuatkan mereka menjadi tumpuan beberapa studio besar. Tetapi, sesuatu yang menarik berlaku pada tahun 1991. Disney berani untuk bekerja sama dengan Tim Burton. Ini akan menjadi kali pertama mereka bekerja di luar studio mereka sendiri, karena sebelum ini mereka hanya menghasilkan animasi dengan lukisan sahaja. Sebaliknya, ini akan menjadi sebuah film stop motion yang mereka namakan Dunia Aneh Jack. Terima kasih. Disebabkan kejayaan besar film ini, Disney membuat keputusan untuk bekerja sama dengan satu lagi studio kecil. Dan studio itu tidak lain tidak bukan ialah Pixar. Kerja pertama mereka adalah sebuah rancangan khas television yang dipanggil A Teen Toy Christmas. Idea yang kemudiannya mengilhamkan cerita Toy Story. Sebenarnya cerita itu bukan dibuat oleh Disney, karena pada masa itu mereka sedang berada di kemuncak dengan cerita-cerita putri dan kisah dongeng. Tetapi Steve Jobs sangat membenci semua itu. Dia mahu memecahkan corak tersebut. Cerita itu akan mengikuti Timmy selepas dia ditinggalkan di sebuah stesen minyak, sehingga akhirnya berada di sebuah tadika yang penuh dengan mainan yang tidak diingini sesiapa. Disney berpendapat bahwa ide itu boleh menjadi sesuatu yang lebih besar. Jadi, pada tahun 1991, kedua-dua syarikat menandatangani perjanjian bernilai $26 juta untuk menghasilkan 3 film animasi berdurasi penuh. Tetapi ini adalah sesuatu yang sangat berisiko untuk Pixar. Kerana jika mana-mana film ini gagal, segalanya akan berakhir untuk mereka. Masalah besar pertama ialah mereka langsung tidak tahu filem apa yang akan mereka hasilkan. Jadi, mereka memutuskan untuk meneruskan idea Tini. Begitulah versi pertama Toy Story dibintangi oleh Tini dan sebuah boneka ventriloquist. Masalah besar seterusnya ialah kedua-dua watak itu mahukan perkara yang sama, mencari seorang kanak-kanak yang akan bermain dengan mereka.
Dan Disney menunjukkan sesuatu yang agak jelas. Jika kedua-duanya berpikiran sama, tiada konflik menarik antara mereka. Sebab itulah, cerita itu bertukar menjadi sebuah film tentang dua teman yang benar-benar bertentangan. Seorang akan menjadi mainan lama yang takut digantikan, dan seorang lagi akan menjadi mainan baru yang datang untuk menarik semua perhatian. Timmy mula berubah menjadi figura aksi. Mula-mula, dia adalah seorang askar yang mirip dengan G.I. Joe. Kemudian, dia diberikan tema angkasa dan nama-nama asas yang pelik, seperti Lunar Larry dan Tempus the Morph. Akhirnya, dia dinamakan Buzz Lightyear sebagai penghormatan kepada angkasawan Buzz Aldrin. Pakaiannya mengambil elemen daripada angkasawan program Apollo dan juga figura aksi dari zaman itu. Warna hijau dan ungu dipilih oleh John Lasseter dan istrinya Nancy karena itu adalah warna kegemaran mereka. Jadi sekarang timbul soalan, mainan apa yang boleh jadi bertentangan sepenuhnya dengan seorang penjaga angkasa? Seorang koboi. Anak patung ventriloquist itu diubah menjadi koboi. Seorang koboi. Seorang koboi. Seorang koboi. Mekanismenya diilhamkan daripada anak patung Casper yang pernah dimiliki oleh John Lasseter semasa kecil. Pada mulanya, Woody masih mengekalkan rahang besar dan rupa yang agak menakutkan seperti anak patung ventriloquist. Sedikit demi sedikit, wajahnya menjadi semakin lembut dan akhirnya mengambil rupa kain dan plastik yang kita semua kenali. Watak-watak sampingan juga turut berubah dan Joss Whedon membantu untuk mengubah Buzz. Dalam versi awal, dia tahu bahwa dia adalah sebuah mainan, tetapi Whedon mencadangkan supaya dia benar-benar yakin bahwa dia adalah seorang penjaga angkasa sebenar. Dia juga menambah Rex dan mahu Barbie memainkan peranan penting, tetapi Mattel enggan meminjamkan Barbie kepada mereka. Syarikat itu berpendapat bahwa setiap kanak-kanak perempuan harus membayangkan personaliti mereka sendiri untuk anak patung itu dan tidak mahu sebuah filem menentukan siapa itu Barbie. Atas sebab itu, tempatnya diambil alih oleh Betty. Hasbro juga tidak membenarkan G.I. Joe muncul, terutamanya karena Sid akan memusnahkannya, dan dengan itu Combat Call dilahirkan. Sekarang semuanya mula terbentuk, tetapi Disney masih meminta supaya film itu mempunyai personality yang lebih berani dan dewasa, dan Pixar menurutinya. Dan karena ini, mereka hampir memusnahkan film mereka sendiri. Untuk menjadikan Woody kelihatan lebih berani, para penulis mengubahnya menjadi watak yang mementingkan diri sendiri, kejam dan agresif. Dalam versi ini, Woody secara tidak sengaja menolak Buzz keluar dari tingkap. Dia sengaja melemparkannya dan kemudian menggugut mainan lain supaya tidak membantahnya. Tom Hanks adalah antara yang pertama menyadari masalah itu. Semasa merekam dialognya, dia bertanya kenapa Woody telah menjadi seorang yang benar-benar bodoh. Pada 19 November 1993, Pixar membentangkan versi itu kepada eksekutif Disney dan reaksi mereka sangat teruk sehingga hari itu dikenali dalam studio sebagai Jumaat Hitam. Disney menghentikan produksi Toy Story. Selepas hampir 2 tahun bekerja, film pertama Pixar mungkin akan terkubur sebelum sempat disiapkan. John Lasseter meminta satu peluang terakhir. Pasukan itu diberi 2 minggu untuk membuktikan bahwa mereka boleh menyelamatkannya. Dan dalam tempo itu, Steve Jobs terpaksa membiayai film itu sehingga Disney kembali terlibat. Mereka menghapuskan sifat kejam Woody, mengembalikan kepribadian naif Buzz, dan menumpukan cerita kepada 2 mainan yang melakukan kesilapan tetapi boleh belajar untuk saling mempercayai. Versi baru itu berjaya dan Disney membenarkan produksi diteruskan. Bertahun-tahun kemudian, Tom Hanks mendedahkan bahwa beliau, Tim Allen, dan seluruh pelakon telah merakam kira-kira 80 minit cerita itu yang akhirnya dibuang sepenuhnya. Selepas Disney kembali ke produksi, mereka datang dengan idea-idea yang menurut mereka sangat inovatif dan menarik. Mereka mahu Toy Story dijadikan sebuah musikal. Disney memang suka merosakkan segalanya sejak zaman purba lagi. Skrip itu kini kelihatan tersekat. Penulis skrip Disney tidak memahami bahwa cerita ini sebenarnya mengenai mainan, bukannya kanak-kanak yang bermain dengan mainan tersebut. Sebab itulah mereka terus menambah watak manusia sehinggalah Joss Whedon muncul yang dengan cepat memahami apa yang Pixar ingin sampaikan dan akhirnya terhasillah cerita yang kita kenali hari ini. Teknologi pada masa itu tidak mampu mencipta manusia, rambut, atau kain dengan realisme seperti yang kita lihat sekarang. Sebab itu, membuat sebuah film tentang mainan adalah keputusan yang sempurna. Plastik, kayu, dan permukaan keras adalah perkara yang paling mudah untuk komputer gambarkan dengan baik.
Begitulah, selain Woody dan Buzz, mainan seperti Ence Kepala Kentang, Rex, dan semua watak lain dilahirkan. Sebenarnya, Ence Kepala Kentang juga mempunyai sejarah yang agak mengejutkan. Mainan itu dicipta oleh George Lerner, dan pada asalnya, ia langsung tidak termasuk kentang plastik. Kanak-kanak sepatutnya meletakkan bahagian-bahagian itu pada kentang sebenar. Tabung babi kecil, mewakili tradisi kanak-kanak yang telah wujud sejak berabad-abad untuk menyimpan shilling dalam tabung babi. Lenny, mainan teropong dengan mata, diilhamkan daripada Robbing Eyes, sebuah mainan yang dihasilkan oleh Tommy pada tahun 1982. Dan inspirasi untuk nama Andy adalah sebagai penghormatan kepada Andris. Andy Van Damme, seorang profesor di University Brown yang merupakan guru kepada ramai pencipta dan animator Toy Story. Sebaliknya, Sid Phillips yang jahat itu diinspirasikan oleh seorang bekas pekerja Pixar yang memusnahkan mainan untuk mencipta raksasa baru dengan menggunakan pelbagai bahagian daripada patung-patung sebelumnya. Tetapi, pernahkah Anda tertanya-tanya mengapa semua kawan MB juga kelihatan seperti Andy? Dan tidak, ia bukan karena mereka malas. Karena pada masa itu, untuk menganimasikan watak manusia adalah sangat mahal. Karena terlalu sukar untuk mensimulasikan tekstur kulit. Sebab itulah Pixar memutuskan untuk menjimatkan masa dan uang dengan hanya menyalin reka bentuk Andy yang mereka sudah ada. Walaupun begitu, menghasilkan Toy Story memang satu kegilaan. Lebih daripada 114.000 bingkai memerlukan kira-kira 800.000 jam pemrosesan. Kita bercakap tentang kira-kira 91 tahun jika sebuah komputer melakukannya tanpa henti. Pixar menggunakan 117 komputer dan setiap bingkai boleh mengambil purata 3 jam untuk dianimasikan. Seluruh studio hanya mampu merender kurang daripada 30 saat film setiap hari. Malah, dalam minggu paling produktif mereka, Pixar hanya berjaya merender 3,5 menit daripada keseluruhan film. Sekarang kita boleh faham kenapa beberapa watak manusia seperti Andy dan Sid kelihatan jauh lebih pelik berbanding mainan. Pasukan itu sedang melakukan sesuatu yang belum ada peraturan, alat, atau contoh sebelum ini. Malah, apabila film itu akhirnya siap, semua orang berkata ia adalah film yang paling buruk dari segi visual yang pernah mereka hasilkan. Walaupun semua ini, Disney tetap mahu mengambil resiko dan menayangkan Toy Story di Pawagam. Dan begitulah pada 22 November 1995, Toy Story ditayangkan di layar perak. Walaupun segala-galanya bertentangan dengan jangkaan, film itu disukai sejak tayangan pertama. Film itu menelan belanja kira-kira 30 juta dolar dan akhirnya mengutip hampir 374 juta di seluruh dunia. Ia juga menjadi film animasi pertama yang dicalonkan untuk Oscar bagi skripnya, dan John Lasseter menerima anugerah khas karena mengarahkan film animasi komputer pertama berdurasi penuh. Betul tuh, Disney mula-mula memecatnya, kemudian dia kembali dengan penuh semangat. Tetapi perubahan paling penting berlaku di luar anugerah. Selepas Toy Story, semua studio faham bahwa animasi komputer bukanlah sesuatu yang mustahil. Malah, ia adalah masa depan industri ini. Jadi, sebuah film tentang mainan nampak seperti direka untuk menjual barangan kan? Tapi sebelum tayangan perdana, hampir tiada syarikat yang mahu menghasilkan Woody dan Buzz. Syarikat mainan biasanya memerlukan antara 18 bulan hingga 2 tahun untuk menyediakan satu barisan produk baru. Dan Disney datang terlalu lewat, jadi beberapa syarikat menolak lesen tersebut. Satu-satunya yang berani mengambil risiko ialah sebuah syarikat kecil dari Kanada bernama Tinkway Tinker. Hasilnya adalah masalah yang bertentangan sama sekali. Patung-patung itu habis dijual dan tidak cukup Buzz Lightyear untuk semua kanak-kanak yang mahukan satu pada hari Christmas. 250.000 patung pertama bagi setiap watak telah dijual dengan cepat. Dan dengan berlalunya tahun, Woody dan Buzz telah melebihi 25 juta mainan Disney membelanjakan sekitar 20 juta dolar untuk pengiklanan. Tetapi jenama seperti Burger King, Coca-Cola, Pepsi, dan Payless menambah hampir 125 juta dalam promosi berkaitan dengan Toy Story. Toy Story bukan lagi sekadar sebuah cerita tentang mainan. Ia telah menjadi sebuah mesin yang menjual mainan sebenar. Pada tahun 1996, film itu dikeluarkan dalam bentuk VHS dan terjual lebih daripada 21 juta salinan dalam tahun pertamanya. Pada tahun yang sama, Pixar mencipta Toy Story Treats, beberapa animasi pendek antara 10 hingga 30 saat yang ditayangkan semasa iklan kartun hari Sabtu di ABC.
Saluran tersebut menegaskan bahwa ia bukan iklan VHS kerana mereka tidak pernah menyebut produk itu. Tetapi yang peliknya, ia mula disiarkan beberapa minggu sebelum filem itu mula dijual. Permainan video Toy Story yang pertama juga muncul bersama buku, pakaian, kasut, perisian komputer, dan juga persembahan Disney on Ice. Toy Story telah melangkaui skrin dan Disney mahu filem kedua secepat mungkin. Pada mulanya, Toy Story 2 sebenarnya tidak akan ditayangkan di pawagam. Disney menempahnya sebagai sequel untuk terus dikeluarkan dalam bentuk VHS. Jadi, Pixar membentuk satu pasukan yang jauh lebih kecil berbanding untuk sebuah film penuh. Ini karena studio tersebut sedang bekerja pada filem A Bug's Life. Tetapi apabila Disney melihat adegan-adegan awal Toy Story 2, mereka sedar bahwa filem itu berpotensi menjadi satu kejayaan box office. Mereka mengubah rancangan sepenuhnya dan Toy Story 2 akhirnya menjadi tayangan perdana di pawagam seluruh dunia. Proyek itu berkembang, animasi menjadi lebih terperinci, latar menjadi lebih besar, dan Woody mendapati bahwa dia bukan sekadar seorang koboi biasa. Dia pernah menjadi bintang dalam sebuah rancangan lama yang dipanggil Rodale Woody. Kita juga ada Jessie, Tiro Al Blanco, dan Pete si busuk. Tetapi sementara cerita itu berkisar tentang mainan yang dilupakan, Pixar hampir kehilangan keseluruhan film itu. Pada tahun 1998, satu arahan yang salah mula memadamkan file dari pelayan. Watak-watak hilang dari babak semasa, para animator cuba bekerja. Apabila mereka berjaya menghentikannya, kira-kira 90% daripada filem itu telah dipadamkan. Sandaran keselamatan juga tidak berfungsi dengan betul. Dan filem itu terselamat kerana Geraldine Sussman, seorang penyelia teknikal yang bekerja dari rumah untuk menjaga bayinya dan mempunyai salinan terkini di komputernya. Pasukan itu membawa mesin tersebut ke Pixar dengan membalutnya dengan selimut dan melayannya seolah-olah mereka mengangkut bayi Jesus ke pejabat mereka. Mereka berjaya memulihkan proyek itu dan kemudian Pixar memutuskan bahawa mereka perlu memadamkannya sekali lagi. Dan kali ini memang sengaja, John Lasseter melihat filem itu dan berpendapat bahawa jalan ceritanya tidak cukup bagus untuk ditayangkan di pawagam. Disney enggan menukar tarikh jadi Pixar membina semula hampir keseluruhan filem itu dalam masa hanya 9 bulan. Pasukan itu bekerja sehingga keletihan. Beberapa animator mengalami kecederaan akibat tekanan berulang dan sindrom terowong karpal. Keletihan itu menjadi begitu berbahaya sehingga seorang pekerja terlupa bajinya di dalam kereta apabila tiba di studio. Nasib baik mereka berjaya menyelamatkannya. Toy Story 2 akhirnya ditayangkan pada 24 November 1999. Ia menelan belanja hampir 90 juta dolar dan mengutip lebih daripada 500 juta dolar. Filem itu malah menambah kesilapan rakaman palsu semasa kredit seolah-olah Woody dan Buzz adalah pelakon sebenar. Namun salah satu gurauan itu menunjukkan Pete si busuk menawarkan watak kepada dua anak patung Barbie. Ya, selepas kejayaan pertama, Mattel akhirnya bersetuju untuk meminjamkan Barbie kepada mereka. Saya boleh dapatkan watak untuk kamu dalam Toy Story 3. Maaf, adakah ini rakaman? Baiklah gadis-gadis, memang satu keseronokan. Dan bila-bila masa kamu mau saya beri nasihat lakonan, saya dengan senang hati akan membantu. Jumpa lagi. Pada tahun 2019, Pixar telah membuang adegan ini daripada versi baharu kerana ia mirip dengan penyalahgunaan kuasa yang dilaporkan di Hollywood. Dan kamu ingat lagi tak tentang kedai mainan Al? Jadi, kedai mainan ini sebenarnya diinspirasikan daripada sebuah kedai mainan sebenar di San Francisco yang bernama Jeffrey's Toys. Tetapi franchise itu baru sahaja mula berkembang. Selepas dua filem, penonton sudah tahu bahawa Buzz ialah figura yang berdasarkan seorang penjaga angkasa lepas fiksyen. Jadi, soalan itu memang agak logik. Apakah kisah sebenar Buzz? Disney menjawab dengan Buzz Lightyear Star Command The Adventure Begins. Sebuah filem animasi yang dikeluarkan terus ke VHS pada tahun 2000. Kisah ini bermula dalam dunia Toy Story. Mainan-mainan berkumpul untuk menonton sebuah film yang dibintangi oleh Buzz. Dan selepas itu, animasi berubah dari papan 3D ke 2D untuk menunjukkan pengembaraan mereka menentang Zork. Tim Allen kembali melakonkan watak Buzz dalam film itu, tetapi dalam siri televisyen beliau digantikan oleh Patrick Warburton. Warburton. Baiklah, saya rasa ini bukan tiga lelaki kecil hijau yang hilang itu. Baiklah,
Saya rasa mereka bukan lelaki kecil hijau itu. Buzz Lightyear Star Command mempunyai 65 episod jika kita kira filem permulaannya yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Film itu telah terjual sekitar 3 juta salinan dalam minggu pertamanya. Ia juga menerima permainan videonya sendiri dan membantu Buzz untuk tidak lagi menjadi sekadar salah satu mainan Andy. Kisah Woody dan Buzz hampir diteruskan, tetapi tanpa Pixar. Walaupun Disney dan Pixar telah menghasilkan beberapa film paling berjaya pada tahun-tahun tersebut, hubungan mereka semakin lama semakin retak. Steve Jobs mahu Pixar menekalkan kawalan ke atas filem-filem mereka yang akan datang, dan Disney pula tidak bersedia untuk melepaskan sebuah franchise yang menjana begitu banyak uang. Pada tahun 2004, rundingan berakhir dan Pixar mengumumkan bahawa mereka akan mencari pengedar lain. Masalahnya ialah Disney masih mempunyai hak ke atas watak-watak tersebut dan boleh menghasilkan sequel tanpa Pixar. Sebab itulah Disney menubuhkan sebuah studio bernama Circle 7 Animation dan memulakan versi mereka sendiri untuk Toy Story 3. Dalam cerita itu, Buzz mula mengalami kerosakan dan dihantar ke sebuah kilang di Taiwan. Apabila mainan-mainan itu mengetahui bahwa semua Buzz Lightyear telah ditarik balik dari pasaran untuk dimusnahkan, Woody, Jessie, dan yang lain-lain menghantar diri mereka sendiri melalui pos untuk menyelamatkannya. Film ini telah berkembang cukup jauh sehingga mempunyai skrip, reka bentuk, dan ujian animasi. Toy Story hampir berpecah kepada 2, film asal Pixar dan sequel daripada Disney. Tetapi pada tahun 2006, Bob Iger mengambil alih Disney dan memutuskan bahawa kehilangan Pixar akan menjadi satu kesilapan besar. Jadi, Disney membeli studio itu dengan harga 7,4 bilion dolar. Mereka menutup Circle 7 dan membatalkan versi Toy Story 3 tersebut. Frances itu kembali kepada penciptanya dan mereka memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Andy. Untuk mencipta Toy Story 3 yang baru, John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton, dan Lee Unkrich kembali ke kabin di mana mereka telah membangunkan film pertama. Idea pertama mereka juga tidak berjaya, jadi mereka menonton semula Toy Story 1 dan Toy Story 2 dan menemui soalan yang telah lama dielakkan oleh cerita itu. Apa yang akan berlaku apabila Andy akhirnya membesar? Lee Unkrich kekal sebagai penarah dan film itu menjadikan Sunnyside sebagai harapan palsu. Teknologi telah berubah begitu banyak sejak tahun 1999 sehingga model asal Woody, Buzz, dan yang lain sudah tidak boleh diubah sesuai dengan betul menggunakan program baharu. Pixar terpaksa membina semula mereka secara terperinci dan meletakkan semula setiap sendi, tekstur, dan bahan. Sebab itulah watak-watak mengekalkan reka bentuk asal mereka. Tetapi kini kita boleh melihat jahitan pada Woody, serat pakaian dia, calar pada Buzz, dan pencahayaan yang jauh lebih realistik. Toy Story 3 ditayangkan pada 18 Jun 2010 dan menjadikan perpisahan antara seorang remaja dengan mainan-mainan dia sebagai salah satu pengakhiran paling diingati dalam sejarah Pixar. Film itu mengutip lebih daripada 1 bilion 66 juta dolar. Ia merupakan film animasi pertama yang melebihi 1 bilion dolar dan menerima 5 pencalonan Oscar termasuk film terbaik. Ia juga berjaya memenangi film animasi terbaik dan lagu asal terbaik. Semuanya nampak seperti berakhir dengan sempurna. Andy telah membesar. Mainan-mainan itu kini mempunyai seorang gadis baru bernama Bonnie. Dan Pixar telah melengkapkan sebuah trilogi tanpa satupun film yang mendapat sambutan buruk. Tetapi Disney tidak membiarkan watak-watak itu lenyap begitu sahaja. Sebaliknya, daripada terus menghasilkan film keempat, Pixar mulai menayangkan pengembaraan kecil mainan-mainan itu bersama Bonnie. Pada tahun 2011, percutian di Hawaii muncul apabila Ken dan Barbie terlepas perjalanan mereka ke Hawaii dan mainan-mainan lain coba mencipta semula percutian itu di dalam bilik. Pada tahun yang sama, muncul pula Grand Buzz kecil, di mana Buzz kecil dari restoran bertukar tempat dengan Buzz yang sebenar. Dan pada tahun 2012, Fiesta Saurus Rex muncul apabila Rex akhirnya menjadi raja sebuah pesta di dalam bilik mandi. Ketiga-tiga film pendek itu dikenali sebagai Toy Story Toons. Selepas itu, 2 rancangan khas televisyen berdurasi kira-kira 22 menit pula muncul. Toy Story of Terror ditayangkan pada tahun 2013 dan menjadikan Jessie sebagai watak utama dalam sebuah kisah suspens di dalam sebuah motel. Toy Story terlupa dalam masa tiba pada tahun 2014 dan memperkenalkan dinosaur tempur. Mainan dinosaur yang seperti Buzz dalam film pertama tidak tahu bahwa mereka adalah mainan. Franchise ini juga terus berkembang dalam permainan video. Toy Story 2, Buzz Lightyear menyelamatkan, telah menjadi salah satu permainan yang paling diingati.
Toy Story Racer tiba pada tahun 2001 dan permainan Toy Story 3 sangat disukai, terutamanya karena mod Toy Box yang membolehkan pemain membina dan mengawal dunia mainan tanpa perlu mengikut jalan cerita filem. Selepas itu, watak-watak tersebut muncul dalam Disney Infinity dan pada tahun 2019 mereka menerima dunia mereka sendiri dalam Kingdom Hearts 3. Dan dalam kehidupan sebenar, Toy Story Midway Mania dibuka pada tahun 2008. Selepas itu, kawasan lengkap Toy Story dibuka di Prancis, Hong Kong, Shanghai, dan Florida yang direka khas supaya para pengunjung berasa seperti sekecil mainan di dalam halaman Andy. Dan pada tahun 2013, berlaku salah satu tren paling pelik dalam franchise ini. Idea untuk menjerit, Andy datang menjadi tular. Di hadapan watak-watak Toy Story di taman-taman Disney, mereka akan jatuh ke lantai dan pura-pura menjadi mainan yang tidak bernyawa. Rahasia itu tidak lagi menyeronokkan apabila semua orang mulai mengulanginya. Amalan itu dihentikan karena terjun ke lantai berulang kali menjadi satu risiko kepada para pelakon dan pengunjung. Toy Story sudah pun mempunyai film pendek, siri, permainan video, persembahan, tarikan, dan jumlah barangan yang sangat banyak. Tetapi masih belum terjawab apa yang akan berlaku kepada Woody selepas Andy. Apabila Toy Story 4 diumumkan, sebagian besar penonton berpendapat ia tidak sepatutnya wujud. Filem ketiga sudah pun memberikan pengakhiran yang sempurna. Malah di dalam Pixar sendiri, mereka tahu bahawa bahagian keempat hanya akan masuk akal jika ia menemui satu lagi pengakhiran. Bukan untuk Andy, tetapi untuk Woody. Produksi bermula dengan John Lasseter sebagai penarah dan dengan sebuah cerita tentang Woody dan Betty. Tetapi proyek itu telah berubah beberapa kali. Lasseter meninggalkan jawatan pengarah, Josh Cady mengambil alih tempatnya. Dan kira-kira 3/4 daripada skrip asal telah ditulis semula. Kisah akhir memperkenalkan Forky, sebuah objek yang dibuat oleh Bonnie yang tidak dapat memahami mengapa dia hidup. Dan di sini, evolusi visualnya sangat besar. Pixar boleh mencipta hujan, habuk, sarang laba-laba, kain, dan pantulan yang mustahil dilakukan pada tahun 1995. Mereka juga menambah retakan kecil pada lapisan rambut Betty untuk mengingatkan bahwa dia masih diperbuat daripada porselin. Don Rickles, pengisi suara encik kepala kentang, telah meninggal dunia pada tahun 2017 sebelum sempat merakamkan baris dialog baharunya. Keluarganya meminta agar watak tersebut kekal dalam film itu. Jadi Pixar telah menyemak 25 tahun rakaman, babak yang dipotong, permainan video dan bahan promosi untuk membina dialog watak tersebut. Dan Toy Story 4 ditayangkan pada bulan Jun 2019 dan mengutip lebih daripada 1,073 juta dolar serta memenangi Oscar untuk film animasi terbaik. Woody akhirnya meninggalkan Bonnie untuk mengembara bersama Betty dan membantu mainan-mainan lain yang hilang. Sekali lagi ia kelihatan seperti pengakhiran dan sekali lagi ia bukan. Pada tahun yang sama dengan Toy Story 4, Disney melancarkan Forky mengajukan soalan. Siri ini mempunyai 10 film pendek di mana Forky bertanya tentang perkara seperti apa itu uang, cinta, masa, seni, komputer, atau seorang kawan. Pada tahun 2020, Lamb Life telah diterbitkan, sebuah film pendek yang menerangkan apa yang telah berlaku kepada Betty sepanjang tahun-tahun dia terpisah daripada Woody. Dan pada tahun 2021, Pixar Popcorn turut menampilkan beberapa penampilan kecil lain dari franchise ini, seperti rutin senaman Buzz dan pengembaraan Ducky serta Bonnie. Toy Story terus menghasilkan cerita tanpa memerlukan film utama yang baharu. Kemudian, Pixar kembali kepada persoalan yang Andy tanyakan sejak film pertama. Siapakah lelaki yang telah memberi inspirasi kepada mainan Buzz Lightyear? Pixar memperkenalkan Lightyear sebagai film yang kononnya telah ditonton oleh Andy sebelum dia meminta patung Buzz miliknya. Kali ini, ia bukanlah mainan yang percaya dirinya adalah seorang pengawal angkasa. Ia adalah seorang juru terbang sebenar yang terperangkap di sebuah planet yang jauh. Atas sebab itu, tim Ellen tidak kembali. Pixar memilih Chris Evans untuk membezakan wira manusia daripada versi mainan. Tetapi, penjelasan ini telah mengelirukan sebahagian besar penonton. Sejak tahun 2000, sudah wujud Buzz Lightyear of Star Command sebagai siri yang kononnya telah memberi inspirasi kepada mainan itu. Sekarang Pixar mempersembahkan satu lagi versi asal yang sama, tetapi dengan watak-watak baru dan jalan cerita yang berbeza untuk Star Command. Film itu juga telah diharamkan dan tidak mendapat kebenaran untuk ditayangkan di beberapa negara karena mengandungi adegan ciuman ringkas antara pasangan wanita.
Disney enggan memadamkan adegan itu. Dan begitulah bagaimana Lightyear menelan belanja kira-kira 200 juta dolar dan hanya mengutip 226 juta di seluruh dunia. Ia merupakan kegagalan besar pertama dari segi ekonomi bagi sebuah franchise, yang mana 4 film utamanya sebelum ini adalah kejayaan besar. Jadi proyek seterusnya kembali kepada mainan. Pada tahun 2023, Disney mengesahkan bahwa Toy Story 5 sedang dalam pembangunan. Kali ini jalan ceritanya diserahkan kepada Andrew Stanton, salah seorang penulis yang telah membina film pertama dan terlibat dalam semua seri sebelum ini. Film baru ini juga menjadi film utama pertama yang dihasilkan tanpa penglibatan John Lasseter yang telah meninggalkan Pixar beberapa tahun sebelum itu. Tetapi selepas 5 film, apakah yang boleh menggantikan mainan yang belum pernah mereka hadapi sebelum ini? Jawabannya ada di hadapan hampir semua kanak-kanak masa kini, sebuah screen. Toy Story 5 ditayangkan pada 19 Jun 2026. Pada hujung minggu pertamanya, ia berjaya meraih 312 juta dolar di seluruh dunia. Ia adalah tayangan pembukaan terbaik dalam seluruh frangsa, sehingga bulan Julai, film itu sudah hampir mencecah 800 juta dan masih ditayangkan di pawagam. Produk-produknya masih menghasilkan hampir 1 bilion dolar setahun. Ia mempunyai puluhan tarikan, 4 kawasan bertema, hotel, permainan video, siri, film pendek, dan watak-watak yang masih dijual kepada kanak-kanak yang belum pun lahir ketika Andy menghadiahkan mainannya. Tapi baiklah kawan-kawan, antara semua peringkat Toy Story, yang mana satu kegemaran Anda? Tinggalkan jawaban Anda di ruangan komen. Selamat tinggal, Cowboy.